Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid ustazah sekalian, apa khabar? Ustazah harap semua sihat dan ceria di rumah masing-masing. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran Faraid Darjah 5. Okey, sama-sama kita tanda tangan untuk baca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, so hari ini kita sambung pelajaran yang baru iaitu tajuk ke-6 iaitu aul. Okey, aul. Okey, pada tajuk yang lepas kita dah belajar tentang asal masalah. Kan asal masalah ni yang ada 6, ada 4 dan macam-macam lagi. So, sambung daripada pelajaran yang lepas, kita tengok aul pula. Okay, kalau sebelum ni kita belajar tentang asal masalah, kita tengok yang kita dah belajar. Kalau contohnya asal masalah 12, kita dah bagi pusaka. Last kali sah masalah juga 12. So, asal masalah sama dengan sah masalah. Okay, sama. So, dia tak ada masalah. Hari ni kita akan belajar aul pula. Okey, aul ni maksud dia apa? Naik, terangkat dan tertinggi. Itu dari segi bahasanya lah. Bahasa Arab aul, bahasa Melayunya ialah naik, terangkat ataupun tertinggi. Dalam faraid apa pula maksudnya? Dari segi istilah ialah bertambah bilangan daripada asal masalah dan kurangkan pendapatan ahli fardu. Okey, maksudnya macam ni. Macam kita dah belajar asal masalah tu, tapi bila kita dah bagi pada orangnya, tak cukup. Bukan tak cukup. Jumlah yang perlu diberi kepada orang tu lebih bilangannya. Misal kata macam ni lah. Okay, contohnya lah, saya ada pizza. Okay, kedai tu potong kepada 4. Bila saya balik rumah, okay, katakan dekat rumah saya ada 3 orang. Yang pertama, ibu, ayah dan saya. Okey, ibu cakap, okey, ibu nak makan 1. Okey, ayah cakap ayah nak makan 3. Saya cakap saya nak makan 2 pizza. Cuba kita tambahkan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 5, 6. Sama dengan 6. Sekarang pizza kita ada 4 sahaja potongan. Tapi yang kita nak makan ni ada 6 slice. Maksudnya bertambah, naik bilangan yang nak dimakan. So, itulah kita nak belajar dalam aul ni. Okay, katakan ini asal masalah kita 4. Tapi kita perlukan 6 bahagian. Itulah dia tajuk aul ini. Okay, kita tengok aul ada 3 masalah. Pada 3 masalah. Dalam banyak-banyak masalah yang kita dah belajar yang lepas ni kan. Ada berapa ni? 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24 ni. Ni semua bahagian asal masalah. Bukan semua asal masalah ni boleh ada aul dia. Okey, yang boleh ada aul, yang boleh kesnya ada aul hanyalah pada asal masalah 6, 12 dan 24 sahaja. Okey, asal masalah yang 6 dia boleh naik kepada berapa? Boleh naik kepada 7, 8, 9 atau 10. Okey, kalau asal masalah 12 dia boleh naik kepada 13, 15 dan 17. 24 pula dia boleh naik kepada 27. Maksudnya macam ni. Kita buat asal masalah 6 je. Tapi bila dah bahagi kepada waris yang hidup yang layak dapat, kita perlukan 7 bahagian ataupun kita perlukan 8 bahagian. Benda ni adalah mengikut situasi yang tertentu sahaja. Okey, seterusnya kita akan tengok satu persatu asal masalah yang boleh naik-naik ni. Okey, yang pertama ialah asal masalah 6 aul kepada 7. Okey. Situasinya macam mana? Okey, si mati meninggalkan seorang suami. Maksudnya isterilah yang meninggal ni kan. Orang perempuan dia ada suami dan dia ada 2 adik-beradik perempuan seibu sebapa. Ini je yang dia ada Okey, jangan tanya ibu ke ayah ke anak semua tak ada. 2 golongan ni saja yang dia tinggalkan. Okay, maka suami bila tak ada anak, tak ada cucu, dia boleh dapat 1/2. Okay, 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa. Sebab ada 2 orang, dia boleh dapat 2/3. So, ikut tajuk asal masalah yang dulu, 2 dengan 3.
Okey, kita akan darabkan saja sebab satu genap, satu ganjil. 2 kali 3 sama dengan 6. Itulah dia kita dapat asal masalah dia 6. Okey. Jadi kita kira untuk suami setengah ataupun 1/2 daripada 6, 3 lah. Kan? Ingat balik kira macam mana? 1/2 kali 6. 2 kali 1, 2 kali 3. Jadi 3 bahagian untuk suami. Untuk adik-beradik pula 2/3 kali dengan 6. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 2 kali 2. Maka cuba awak kirakan. 3 bahagian untuk suami, 4 bahagian untuk adik-beradik sama dengan 7. Tinggi daripada asal masalah yang asal-asal ni tadi. So 6 aul kepada 7. Okey. Seterusnya kita tengok 6 aul kepada 8 pula. Okey, situasinya seorang isteri tinggalkan suami, ibu, 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa. Macam kes ni, tapi yang kes yang ini ibunya masih ada. So suami dapat 1/2. Okey, ibu dapat 1/6 sebab orang ni ada adik-beradik, ibu dapat sikit lah 1/6. Dan 2 orang adik-beradik ni tadi dapat 2/3. Okey, so kita tengok 6, 2 dengan 3 ni. Asal masalah kita nak pilih berapa? 6. Guna kaedah tadakhul. 2 boleh masuk ke 6, 3 pun boleh masuk 6. So kita ambil 6 menjadi asal masalah. 1/2 daripada 6. Okey, macam darab ni tadi, maka kita dapat 3 bahagian untuk suami. Okey, 1/6 daripada 6, 1 lah. Okey, 2/3 daripada 6, macam kat atas tadi dapat 4 bahagian. Cuba kita tambahkan. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Maka inilah dia kesnya 6 aul kepada 8. Okey, daripada asal masalah ni 6, naik kepada... Baiklah, yang ini pula ialah asal masalah 6. Kita aul kepada 9. Situasinya iaitu... si mati meninggalkan seorang suami, 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa dan 2 orang adik-beradik perempuan seibu. Okey, so suami mendapat 1/2. 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa boleh dapat 2/3, manakala 2 orang adik-beradik perempuan seibu iaitu orang H kan, H. Ingat balik kita punya carta waris tu boleh mendapat 1/3 sahaja. So, dalam kes ini ada 2, 3 dan 3. Okey, kita guna kaedah darabkan. 2 kali dengan 3 sama dengan 6. So, asal masalah kita dalam kes ni adalah 6. Okey, 1/2 setengah daripada 6 dapat 3. 2/3 daripada 6 macam tadi juga kita dapat 4. Manakala 1/3 daripada 6 kita dapat 2 lah. Okey, boleh kira semula. Macam mana? 1/3 darab dengan 6. 3 kali 1, 3 kali 2, 6. Okey. 2 kali 1, 2. 2 orang adik-beradik perempuan seibu ni boleh dapat 2 bahagian. So, kita tambahkan. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, 9. Jadilah kes asal masalah 6 naik ataupun aul kepada 9. Dan last sekali kita tengok macam mana asal masalah 6 aul kepada 10. Okey, si mati meninggalkan suami, ibu, 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa dan 2 orang adik-beradik perempuan seibu. Okey, kita tengok kes ni makin lama makin ramai yang ditinggalkan. Yang ini suami dengan adik-beradik perempuan seibu sebapa je. Yang ini suami, adik-beradik perempuan dan ada ibu. Okey, dalam kes ni suami, 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa, 2 orang adik-beradik perempuan seibu. Dalam kes ni, dia gabung semua yang ditinggalkan tadi iaitu ada suami, ibu, 2 F dan juga 2 H. F apa hari tu? Adik-beradik perempuan seibu sebapa kan? Okey, so suami dapat 1/2, ibu dapat 1/6, adik-beradik perempuan seibu sebapa 2 F ni boleh mendapat 2/3, 2 orang H boleh dapat 1/3. 1/2 dari 6 sama dengan 3. 1/6 dari 6, 1 bahagian. 2/3 daripada 6, 4 bahagian. Dan 1/3 daripada 6 boleh mendapat 2 bahagian. So, kita totalkan semua sekali. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 2, 10. Selesailah kes 6 aul kepada 10. Senang je kan aul ni. So, tugasan awak ialah, keluarkan buku tulis. Awak tulis
Contoh asal masalah 6. Tajuknya awak tulislah aul. Okey, lepas tu awak salin ini. Okey, 4 situasi yang mana 6 naik kepada 7, 6 aul kepada 8, 6 aul 9 dan 6 aul kepada 10. Okey, salin jadual macam ni. Inilah yang awak kena hafal dia punya situasi bagi aul asal masalah 6. Okey, itu saja kelas kita hari ini. Akan datang kita tengok bagi aul 12 dan 24 pula. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.